30 Julai tahun 2020 merupakan hari pembubaran DUN Sabah yang diisytiharkan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafiee Apdal. Hai guys, anda bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Kita akan mengupas mengenai isu pembubaran DUN Sabah yang berlaku pada bulan yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada anda semua yang menonton video saya ini. Bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Hari ini saya akan mengupas pada anda semua mengenai isu dan kontroversi paling hangat diperkatakan di seluruh Malaysia mengenai pembubaran DUN Sabah yang diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiee bin Apdal. Memang amat terkejut sekali dengan kes ini, walaupun benda ni bukannya baru, sebab benda ni dah berlaku 3 hari 4 hari yang lepas. Ini yang amat mengejutkan pada diri saya. Pembubaran DUN Sabah ini juga dapat diterima oleh Timbalan Pengurusi SPA iaitu Dr. Azmi Syahrul, di mana wirid perisytiharan pembubaran tu telah diterima masa tu iaitu 1 Ogos. Ini 2 hari yang lepas. Memang benda ni saya amat terkejut juga dengan perkembangan isu dalaman politik di Sabah ini. Dan saya tak tahulah kenapa puncanya yang dibabitkan, sebab saya baca ni, saya tulis daripada sumber yang petik daripada Sinar Harian, Astro Awani, Berita Harian, Utusan, Harian Metro dan macam-macam lah. Saya tak boleh nak sebut apa akhbar-akhbar yang saya tontonkan pada anda semua ini. Punca berlakunya pembubaran ni ialah ada segelintir ni, mereka ni membeli atau terbeli atau dibeli oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jawatan itu. Saya pun amat kesal dengan sikap ada segelintir adun ni. Memang dia gilakan kuasa dan pangkat untuk dapatkan jawatan yang benda ni bersifat sementara. Yang kita ni memang agak terkejut juga benda ni. Tempoh untuk pengundian ni kita boleh ambil dalam masa 60 hari saja dalam perlembagaan. Sebab itu memang terkejut juga dengan keadaan wabak pandemik masih lagi ada. Tapi dengan keadaan pembubaran tu juga agak tamparan hebat lah untuk seluruh rakyat Sabah. Kerana mereka daripada hari mengundi tu sampai sekarang rasanya sedih kerana ditipu. Dalam hal itu juga, dalam rekod saya baca dalam Sinar Harian ni ataupun Astro Awani ni, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah pada 12 Mei 2018, iaitu 2 hari selepas berlakunya tragedi lompat pagar, iaitu di mana masa Datuk Seri Musa Aman dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah. Tak sampai 2 hari dilantik jawatan, ada juga daripada ahli adun ni daripada Blok Barisan Nasional ni, ataupun tak tahu lah mana parti tu, dia pergi melompat macam kata itu untuk menyertai golongan blok Pakatan Harapan. Yang ni juga agak kelakar dan agak sedih lah dengan perangai mereka semua ini. Pengisytiharan pembubaran DUN Sabah ini dapat berkenan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johan Mariuddin setelah dapat berkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang ini juga pertama kali dalam sejarah pembubaran ni selepas Pilihan Raya Negeri Sarawak. Ini bermakna pertama kali, ini kali kedua lah untuk saya rujukan ini. Kali kedua ialah Pilihan Raya Negeri. Kalau sebelum ni kalau kat Sarawak ada juga Pilihan Raya Negeri, tapi ini pertama kali dalam sejarah ada Pilihan Raya Negeri yang diadakan di negeri Sabah. Kalau tu memang agak unik kalau kita perhatikan selama ini. Saya memang dah tahu akan sikap ahli politik pada hari ini. Memang agak tak boleh nak menafikan. Walaupun saya pun memang agak kecewa dengan sikap ahli politik yang suka melompat sana, melompat sini, melompat macam katak, orang gedek-gedek, orang gedek-gedek. Memang saya memang kecewa lah terhadap sikap ahli-ahli politik ni yang suka melompat. Itu yang saya peningkan benda ni. Untuk rekod, kita dalam blok kerajaan ni ada parti warisan yang berjumlah 31 kursi,
DAP 6 kerusi, APCO 2 kerusi, PKR 2 kerusi dan ADO yang dilantik ada 4 kerusi yang berada di kawasan blok kerajaan. Manakala pihak perbankan di bawah Perikatan Nasional ni yang dipilih iaitu ada Bersatu 9, PBS 4, Star 3, Bebas 2, UMNO 1, ADO yang dilantik adalah 1. Maknanya kalau kita campur semua ni, campur dalam ni, kalau kita contohlah saya ambil Warisan, APCO, Bersatu, UMNO dengan Bebas membentuk perikatan. Saya buat Perikatan Nasional. Kemungkinan kejap. Perikatan Nasional. Kemungkinan secara otomatik tu saya buat garisan benda ni. Kemungkinan secara otomatik mereka akan membentuk kerajaan baru lah. Sekiranya mereka membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Tapi masalahnya apabila Datuk Seri Syafiq Abdal ni memang telah ada niat untuk pembubaran tu, dan benda ni telah dapat berkenan tuan yang terutama Tun Johan Mahyudin. Memang saya pun ucapkan syabas dan tanya pada tuan yang terutama, tuan yang ketua Negeri Sabah, kerana telah membenarkan pembubaran tu disegerakan. Takut ada benda yang konflik berlaku dalam, iaitu konflik dalam Dewan Undangan Negeri tersebut. Saya tak kisah kalau anda berubahkan tu, tetapi bila anda tidak menunaikan janji dan seterusnya anda melompat-lompat macam katak, tapi dalam masa saya rakyat rasa ditindas, rasa dipelecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, ini menyebabkan rakyat negeri Sabah rasa macam apa ni, saya tak tahu macam mana. Dia macam rasa marah dan rasa sakit hati benda ni. Memang kita tak tahu. Sebabnya rakyat Sabah mesti tahu akan gelagat-gelagat ahli politik sekarang ni, dan kita tak tahulah, mereka selalu nak menocok pada rakyat supaya mereka memilih parti yang tidak ketahui asal usul beliau ni, dan kita harap benda ni tidak akan berlaku pada masa akan datang. Dan saya juga banyak juga rakan-rakan daripada Facebook saya berbahasa bahasa Sabah. Saya ada dalam 3 atau 4 orang lah rakan Sabah. Even saya tahu daripada rakan-rakan Facebook ni, mungkin saya akan bertanya pada mereka perkembangan terkini mengenai keadaan Sabah. Walaupun saya duduk dekat Johor, iaitu di Kulai, tapi saya, untuk pengetahuan anda semua, saya nak tanya juga pada rakan-rakan di Sabah tu, bagaimana keadaan politik Sabah dan keadaan situasi keadaan sekarang, adakah selamat daripada ancaman pengganas. Sebab tu kita dah tahu Sabah sekarang dalam keadaan di hujung tanduk sekarang ni. Benda ni memang dah kita maklumkan benda ni, yang di mananya Sabah ni memang unik dengan Kota Kinabalunya, dengan Menara Tun Mustafa-nya, dengan atau panggil Menara Biru lah, dengan Masjid Bandar, Masjid Negeri. Memang cantik-cantik belaka. Kalau anda pergi dekat mana-mana, anda tak payah pergi Maldives, anda pergi dah dekat Sabah, memang ada pantai yang cantik, macam serupa macam Maldives. Even memang saya dah tahu Sabah ni di bawah Bayu ni memang unik dengan budayanya, dengan pelbagai kaum. Tapi kaum India dekat sana memang tak ada. Saya cakap tu sekarang pada anda semua, kaum India memang tak ada kat sana. Tapi iba yang ada Melayu, Cina, Kadazan, Murut kata saya, Melanau, Bajau dan kaum-kaum yang lain. Even memang banyak. Tapi kalau kaum India dekat sana memang tak ada. Memang saya cakap terus pada anda semua, kaum India memang tak ada. Pada pengakuan pada rakan-rakan pada Sabah ini memang agak unik dekat sana. Saya berharap pada rakyat Sabah, khususnya yang berada di Lahad Datu dan Marudu, khususnya di Kota Kinabalu ni. Ini banyak rakan-rakan saya di kota itu, iaitu Kota Kinabalu, Marudu dengan Beaufort kata saya, masuk yang Lahad Datu ni. Saya berdoa, berharap negeri Sabah itu selamat daripada krisis dalam politik. Saya tidak tahu bilakah kesudahannya akan berakhir, kerana Sabah memang cantik-cantik orangnya, makanannya sedap-sedap, pakaiannya elok-elok, dan
budaya mereka tu agak tinggi berbanding negeri kita yang saya duduk sekarang ni, iaitu negeri Johor. Kerana negeri Johor ada Melayu, Cina, India, Iban dan sebagainya. Dan Iban juga ada stadium yang paling cantik di Likai, kerana stadium Likai ni mempunyai padan yang paling cantik berbanding yang berada di Laki. Saya agak terharu dan syabas lah, kerana orang Sabah ni berpeluang untuk menyertai mengundi di Sabah, kerana sungguhnya Sabah ini juga memang terkenal dengan kepelbagaian budaya. Memang kita tahu apa yang berlaku sekarang ni terhadap Sabah tu, kita dah tahu daripada kawasan Johor. Sebab ramai daripada rakyat Sabah ni berhijrah ke Johor. Yang ada dekat sekarang ni dekat Pasir Gudang dengan Johor, even dekat Kempas kalau saya. Memang saya dah tahu orang Sabah ni lawa-lawa, orang Sabah ni hebat-hebat. Sebagai contoh, artis-artis yang berasal dari Sabah, Jimmy Palikat, Adira Suhaimi, Stacey Anam, siapa yang saya kenal, mungkin saya tak tahu namanya, tapi saya kenal wajahnya. Tapi insya-Allah saya berharap kejayaan PIA ini akan berjaya dengan kehendaknya, dengan kehendak Allah Subhanahu Taala. Dan saya berharap pendengar semua jauhi budaya fitnah membina, politik uang dan cucuk menucuk, kerana sesungguhnya budaya ini tidak sihat pada diri kita. Kerana sesungguhnya budaya ini juga agak rasa rosak, dan budaya ini akan rosak dan akan berlaku krisis dalaman pada akan datang. Oleh itu, sekian saja paparan saya pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe video baru saya untuk perkembangan lebih lanjut. Oleh itu, selamat maju jaya pada rakyat Sabah yang akan mengundi pada bulan September akan datang, dan ataupun bulan Ogos ni, ataupun bulan Oktober ataupun September. Even kita akan tunggu perkembangan terkini mengenai Dong Sabah itu. Oleh itu, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa juga apa yang saya cakap, like dan subscribe channel saya untuk banyak lagi informasi yang akan datang. Oleh itu, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Jangan lupa undi